Kuasa Orang Muda. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita berjumpa lagi untuk episod terbaru Kuasa Orang Muda. Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda kali ini berada di sebuah lokasi yang cukup istimewa bersebelahan dengan South City Plaza, dan kita berada di macam mana saya cakap, adakah ini ruang niaga? Betul, ruang niaga untuk Kopi Dua Kerat. Kenapa saya berada di sini? Kerana ia bersangkut paut dengan tetamu jemputan kita pada minggu ini. Baik, sedikit pengenalan ringkas. Brother Wheelchair atau nama sebenarnya Nur Izhar Idham merupakan seorang content creator dan aktivis hak OKU. Dia menggunakan platform TikTok untuk share pengalaman hidup sebagai pengguna kerusi roda dan cabaran yang dihadapi dalam kehidupan sehariannya. Video-video yang dipamerkan juga begitu informatif dan juga turut menghiburkan, dan ini membuatkan ramai yang tertarik. Dengan style yang santai dan relatable, diajak ramai orang, especially belia, untuk peka tentang kesaksamaan, hak OKU dan juga accessibility. Dan objektif kita untuk episod kali ini adalah untuk kita fokus pada kehidupan, perjalanan dan juga advokasi Brother Wheelchair. Dan dia seorang influencer TikTok seperti yang saya bagi tahu tadi, menggunakan platformnya untuk educate ramai orang berkenaan dengan kesedaran OKU ataupun orang kelainan upaya, especially cabaran yang dihadapi pengguna kerusi roda. Dan tujuan kita adalah untuk inspire para pendengar, para penonton sekarang ini, especially golongan belia, untuk menjadi ejen perubahan melalui cerita dan usaha Brother Wheelchair yang guna TikTok untuk sebarkan awareness tentang accessibility dan juga hak OKU. Baik, jadi kepada para penonton semua, apa khabar semua, geng? Hari ini kita ada tetamu yang sangat memberikan inspirasi dan penuh dengan semangat perjuangan. Kalau korang aktif di laman TikTok, korang mesti pernah nampak konten Brother Wheelchair. Nama sebenarnya Nur Izhar Idham, tapi ramai kenal dia dengan nama Brother Wheelchair. Dan Brother ini gunakan platform TikTok untuk bantu ramai orang faham realiti kehidupan sebagai pengguna kerusi roda, sambil dia menunjukkan dan memperjuangkan hak-hak OKU. Dan hari ini kita nak dengar sendiri kisah dia dan macam mana dia boleh menjadi suara besar untuk golongan OKU. Jadi brother, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, untuk soalan yang pertama, mungkin boleh kongsikan sedikit latar belakang tentang siapa Brother Izhar ini sebelum menjadi Brother Wheelchair, dan macam mana kehidupan brother berubah selepas menggunakan kerusi roda. Okay, terima kasih Dato' ya. Mungkin ada yang tak kenal saya lagi. So, saya cerita seberingkat tentang diri saya. Okay. Nama saya Nur Izhar Idham. Saya berasal daripada Taiping, Perak. Atik berasal daripada mana? Tanjung Karang, Selangor. Tanjung Karang. Ha. Okay. Pada 2004, waktu saya sambung belajar pada waktu tu, saya accident yang dilanggar lari. So, pada waktu tu memang bila saya dah sedar daripada koma 10 hari, lepas tu masuk ICU sebulan, doktor memang dah bagi tahu dekat saya yang saya takkan boleh berjalan semula lah. So dari situ memang saya rasa macam pada waktu tu umur 18. So sekarang saya dah 38, so dah 20 tahun dah. Waktu tu saya rasa memang macam gelap lah hidup saya. Kemalangan motosikal. Betul, kemalangan motosikal. Okay. Yang dilanggar lari lah. Okay. So kita orang tak dapat cari dekat mana. Siapa yang langgar semua tu. So bila dah jadi macam tu, pada umur yang muda 18, saya rasa memang tu ending dia lah. Okay. Tapi saya dah tak ada pilihan pada waktu tu. Pilihan yang tinggal mungkin sebab saya anak sulung dan ada adik perempuan seorang. So saya perlu jadi kuat lah waktu tu kan. Dan Alhamdulillah lah saya berjaya bangkit pada waktu tu. So jadilah saya sekarang. Ya. Dan daripada 2004 accident, saya cuba untuk berdikari sendiri untuk terima hakikat, mengambil masa 2 tahun waktu tu. So dalam 2009 saya datang KL. Saya bekerja sampai sekarang. So jadilah Brother Wheelchair. Okay.
Sudah pastinya satu tamparan yang hebat apabila di usia 18 tahun kemalangan jalan raya, motosikal dan hilang keupayaan yang sebelum ini dinikmati selama 18 tahun. Dan kebangkitan itu adalah satu kebangkitan yang luar biasa sebenarnya. Betul. Untuk menghadapi proses itu. Okey, jadi untuk itu kita pergi ke soalan yang seterusnya. Apa yang buat brother rasa nak mula untuk gunakan TikTok untuk share pengalaman hidup brother sebagai pengguna kerusi roda? Apa yang inspired saudara Izhar untuk start melalui platform ini? Okay, macam saya kata tadi, saya accident ketika tu 2004. Yang mungkin zaman tu masih tak ada tak ada Google, tak ada banyak platform, masih tak ada lah. Okay. So kita orang saya struggle lah untuk nak dapatkan satu-satu information macam mana untuk berdikari. So saya kena datang KL untuk contact orang apa semua kan. So daripada pengalaman daripada 2004 sampailah saya rasa TikTok ni bermulanya tak silap saya daripada PKP kot. Betul. Dalam Betul. 2020. Betul. Waktu tu memang dapat sambutan. Sebelum pada tu saya bermula dengan Facebook. Okey. Lepas tu Instagram. Sampai 2020. Saya memang dah berdikari sendiri. So saya laluan buat rutin harian apa semua. So dalam komuniti terdekat saya, banyak kawan-kawan terdekat tanya macam mana untuk buat ni, kita sharing apa semua. So saya mula share dekat kawan-kawan terdekat melalui platform yang Facebook, IG pada tu kan. Sebelum TikTok lah. Dan saya rasa pada bila waktu PKP saya rasa okey. Sebab waktu tu TikTok ni baru dia boom. Dan saya rasa TikTok ni ada satu karakter dia yang tiada sempadan. Okey. As long konten tu bermanfaat, bagi satu ilmu ataupun bagi satu rujukan pada komuniti, apa-apa komuniti tertentu, dan dia akan pergi secara meluas. So bermulanya dengan saya sharing lifestyle saya lah. Maksudnya rutin harian saya. Tujuan dia untuk saya nak tunjuk dekat orang berdekatan saya ataupun sekeliling saya macam mana saya menjalani rutin. Daripada saya bangun tidur, saya mandi, saya pergi kerja, saya driving, dan saya balik rumah, saya aktiviti bersukan, aktiviti bila hujung minggu. So saya tunjuk bila saya bercuti. So mula-mula saya sharing pada kawan-kawan yang terdekat je. Tapi benda tu macam jadi tarikan bukan setakat kawan-kawan terdekat yang komuniti OKU yang berkerusi roda. Dia sebenarnya dia tarik perhatian pada orang luar. Maksudnya lebih kepada macam family member, kawan-kawan, dan sampailah orang yang saya tak tahu OKU sebenarnya boleh bawa kereta. OKU berkerusi roda, macam ni sebenarnya naik kerusi roda, macam ni rupanya driving kereta. So bila lagi ramai nak tahu, lagi saya rasa ni satu peluang yang baik untuk saya expose dan saya spread awareness tentang adanya komuniti berkerusi roda ni, macam mana daily rutin diorang. So dari situlah yang saya rasa TikTok ni salah satu tempat yang tak ada barrier. Baik. Satu pembukaan yang baik untuk episod kali ini. Banyak lagi kita akan tahu selepas ini. Terus saksikan kami dalam Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda.
Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda. Brother, hidup sebagai pengguna kerusi roda mesti banyak cabaran yang tak semua orang faham. Tapi yang paling mengagumkan, brother tetap positif dan terus melangkah ke depan. Boleh brother cerita sikit macam mana brother handle semua cabaran ini dengan tenang dan pada masa yang sama terus inspire orang lain, especially anak muda yang mungkin tengah struggle dengan cabaran hidup diorang sendiri? Sebenarnya nak kata tenang tu mungkin pada mula dia jadi macam susah jugalah. Dan saya percaya juga untuk membuat satu perubahan daripada A ke B ke atas kehidupan seseorang tu, seorang manusia tak silap saya dia perlukan 60 hari untuk adapt dengan satu keadaan yang baru. Untuk keadaan saya ni nak adapt daripada normal ke dah jadi yang berkerusi roda ni, dia perlukan masa lah. Okay. Saya yang bermulanya saya rasa saya kena redha. Sebab bila saya dah redha ataupun saya dah menerima takdir saya akan rasa benda akan jadi lebih tenang dan mudah lah. Tapi pada permulaan dia pun tak tenang macam sekarang lah. Saya bermula dengan belajar berdikari lah. Belajar macam mana nak uruskan diri saya sendiri. Bila saya dah dapat belajar berdikari urus diri saya sendiri, so baru saya boleh menjalani rutin yang saya tak biasa. Dia umpama saya ni jadi seorang baby lah. Baru belajar menatih, lepas tu baru belajar berlari sikit, baru belajar berjalan dan berlari. So sama juga macam kita orang, macam saya yang berkerusi roda ni. So mula-mula kehidupan tu memang struggle lah. Tapi bila kita dah biasa, kita dah kena adapt lah. Macam saya kata tadi, saya rasa saya perlu kuat untuk teruskan hidup. Sebab hidup ni kita ada dua pilihan je. Teruskan hidup dengan apa yang diberi ataupun mengalah je lah. Putus asa lah. Tu je pilihan yang kita ada. So saya pilihkan untuk teruskan hidup lah. Sebab saya rasa saya nak live with my life lah sebenarnya. Tu yang saya rasa saya kena masih jauh lah. Waktu tu saya muda lagi, umur 18. Saya seorang yang sangat aktif. Bersukan, berjalan-jalan semua kan. So saya rasa ni bukan penamat lagi. Baik, apa cabaran harian yang brother hadapi sejak jadi pengguna kerusi roda? Macam mana brother kekal kuat walaupun banyak halangan yang datang? Halangan yang utama untuk yang pengguna kerusi roda bermula keluar daripada rumah. Sebab bila kita dekat rumah ni, kita macam dalam satu zon yang selamat. Tapi bila kita keluar je rumah, mulalah macam contoh saya, kita akan jumpa tempat yang tak boleh accessible, tak dari segi ramp, dari segi tempat tu tak ada lift ataupun tak ada parking OKU. Ada parking OKU tapi penuh dengan yang bukan OKU. Bukan OKU. So bila masuk toilet rosak, lift rosak. Kemudian dekat Malaysia lah. So kemudian tu nanti kita explain lagi lah kan. So benda tu yang kita orang facing. Setiap kali kita keluar je, melangkah je keluar pada rumah. Sebab pada kita orang ni, sekecil-kecil halangan, sebesar-besar rintangan yang kita perlu hadapi, kita orang perlu planning. Aku nak pergi satu tempat ni, apa aku perlu buat? Daripada destinasi A ke B, apa yang aku perlu buat? So kita orang kena lebih kreatif. So nak tak nak, kena keluar. Saya perlu kerja, perlu cari duit, perlu survive. So mungkin jalan A tak ada, kita pergi jalan B. So sekarang ni OKU sekarang kena lebih kepada bila dekat dunia realiti luar pada rumah ni, dia kena berpegang pada dia kena adapt dengan surrounding. Bukan surrounding yang kena adapt dengan dia. So kita kena face je lah benda ni. Okay. Jadi
pendapat brother bagi anak muda yang tengah down, rasa hilang arah atau rasa macam putus asa, apa nasihat brother untuk diorang supaya terus bangkit dan jangan berputus asa? Okey, nasihat saya untuk siapa-siapa yang baru menjadi OKU ataupun orang yang normal, yang bila tengah down, yang rasa give up, rasa diri ni useless, macam fail gila lah. Saya rasa korang kena pandang ke arah orang yang lagi bawah pada korang. Orang yang lagi susah pada korang. Bila untuk kita berjaya, kita perlu berkawan dengan orang yang berjaya. Bila kita nak pandai, kita kena kawan dengan orang pandai. Tapi bila kita tengah down, kita tengah susah, kita rasa macam hidup ni dah tak bermakna. Korang kat luar sana kena pandang orang yang tengah susah pada korang. Macam mana dia survive? Korang mesti boleh survive. Tu saya punya cara lah. Maksudnya bila saya yang berkursus roda, saya pandang macam mana orang yang tak kuat pada saya atau terlantar pada kata, yang tak aktif macam saya, dia tak boleh bekerja, tapi dia boleh survive untuk daily harian dia. So saya akan rasa macam, oh, aku bersyukur dengan apa yang aku ada. Bila korang boleh pandang benda yang susah pada korang, yang lagi teruk pada korang, korang akan menikmati sekecil-kecil nikmat dunia yang tinggal untuk korang. Itu pada saya lah tu. Betul? Saya setuju. Mensyukuri apa yang kita miliki. Betul. Jangan pandang pada kekurangan yang kita. Betul. Okey. Dalam pengalaman brother, apa yang brother rasa anak muda boleh pelajari dari perjalanan hidup yang brother lalui, terutama dari segi tak menyerah kalah dan terus positif walaupun berdepan dengan kesukaran? Pada saya, nasihat untuk anak muda, tak kisahlah OKU ke ataupun yang bukan OKU, teruskan usaha. Jangan mengalah kalau ada apa-apa benda yang jadilah. Kan? Sebab dalam hidup ni, korang tak perlu menjadi macam siapa-siapa, tak perlu berlumba. Yang penting teruskan hidup, buat yang terbaik, jadi yang terbaik untuk versi korang sendiri. Tu saya rasa macam tu lah. Kita tak perlu nak berlumba dengan yang sana ke yang sini ke. Janji kita dah rasa kita dah buat the best untuk diri kita. Betul. Sebab untuk jadi yang terbaik ataupun untuk survive dalam hidup ni, untuk orang berjaya, untuk declare korang ni berjaya dalam hidup, setiap orang tak sama. Betul. Mungkin saya dapat survive dengan saya berkursi roda. Atau mungkin rasa, oh, aku dapat survive, aku dapat jaga family aku. So lain orang, lain perjalanan hidup. Pada saya, kita jadi versi terbaik diri kita lah. Okay. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting sebenarnya. Right. Baik, kita akan teruskan lagi selepas ini. Terus dengarkan dan saksikan kami dalam Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda. Terima kasih kerana terus menyaksikan kami dalam Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda bersama saya Atul Tauhid dan juga tetamu pada episod kali ini kita ada Brother Wheelchair. Brother, bila brother buat konten TikTok, ramai yang follow dan engage dengan video-video yang brother post, especially golongan belia. Apa yang brother rasa paling meaningful pasal impact yang video-video ni dah bawa, terutama dari kalangan anak muda yang follow brother? Okay. Dia sebenarnya yang meaningful atau memberi impact dekat saya ni sebenarnya bukan ke arah maksud saya bukan satu golongan anak muda je. Saya share lah yang mana yang terdekat yang ada lah.
dari segi adik-adik ataupun yang macam baru sekolah rendah ataupun sekolah menengah yang dilahirkan kurang upaya lah daripada kecil yang menggunakan kursi roda. So bila dia orang tengok TikTok saya ni, dia orang jadi macam inspiration pada dia orang. Dia bagi tahu, Iza, akak ada anak macam ni. Dia macam rasa nak jumpa Iza. Nak tanya, nak macam mana dia orang nak face dekat sekolah. Sekarang sekolah kan ada yang macam tak very accessible. Ada orang pandang rendah apa semua kan. So dia akan tanya saya macam mana cara nak kita nak overtake benda-benda tu kan. So saya sharing lah supaya untuk adik-adik tu lah, sebenarnya jangan peduli, kena kuat je. So tu yang saya boleh. Lagi pun ada orang masih sekolah kan. Biasa budak-budak pun masih, kawan-kawan dia dan dia pun masih tak berapa matang lagi benda-benda ni kan. So bila saya macam terharu lah bila ada mak ayah tak jumpa saya tanya macam tu. So tu untuk golongan yang adik-adik yang lebih tua pada mereka pun macam ada mak ayah juga saya yang anak abang ni accident. Okay, umur 19 tahun apa semua. Abang ni macam give up, tak tahu nak buat macam mana, tak tahu nak mulakan. Tak tahu nak susun dekat mana anak dia orang ni patut mula. So saya ni dijadikan macam nak kata batu loncatan ataupun sebagai guideline lah. Untuk okay abang mula macam ni. Mula first step yang saya selalu galakkan, make sure anak abang tu dia dah terima kekurangan diri. Dia beza dengan yang macam adik tadi yang dilahirkan kekurangan. Yang bila yang dilahirkan sihat, sebenarnya dia masing-masing ada struggle masing-masing lah. Tapi yang bila yang dilahirkan sihat macam saya, tiba-tiba berlaku kecelakaan dan menjadi orang kurang upaya, dia struggle dia lain pula. Okay. So saya kata mula step yang biasa, anak abang dah boleh terima tak dengan kekurangan diri. Kalau dia tak boleh terima kekurangan diri, no point saya pergi jumpa dia, saya bagi apa-apa, nasihat pun dia tak akan jalan. Sebab dia tak terima. Dia tak akan terima. Even saya dengan dia sama yang berkursi roda. So tu nasihat pertama saya. Bila dia dah okey, saya akan guide untuk belajar berdikari. Kalau masih nak berminat untuk belajar, saya kata teruskan belajar. Tapi dalam masa sama berdikari lah. Maksudnya belajar benda yang rutin harian, yang dia boleh survive diri sendiri. Saya akan nasihat kepada ibu bapa yang ada anak OKU. Saya akan nasihatkan supaya diorang ni jangan terlampau mengongkong ataupun menolong. Kita orang macam saya akan biasakan yang mana ikut saya. Kita akan minta tolong bila perlu pertolongan. Kurangkan minta tolong. Bantu bila diperlukan. So supaya kita boleh survive dekat yang realiti dunia luar lah. So tu untuk yang 20-an yang umur 19. Saya ada satu abang ni, dia umur dia 40-an, 45 kat atas. Dia accident, wife dia yang mesej saya. Okay. Iza, akak ni ada husband akak ni hari-hari menangis. Tak tahu nak buat apa. Yelah umur dah 45 macam tu kan. Tiba-tiba down, hilang semua benda kan. Macam mana nak buat apa semua-semua. So dia suruh jumpa. So benda yang sama, boleh kak bagi nombor. Saya berborak buat kawan apa semua. Sampai sekarang berkontak. Tanya abang dah boleh terima tak diri. Kalau once abang boleh terima diri abang, baru abang boleh start untuk nak berjumpa dengan orang lain. Baru orang lain akan terima diri abang. So dari situ dia lama-lama dia cuba adapt dengan keadaan dia. Dan best part dia, dia cakap, Iza, aku tak percaya yang aku dah tak boleh berjalan. Tapi kerana tengok video kau, aku boleh mandi kolam, aku boleh berenang. So dari situ macam best lah. Bila kita ni, macam saya ni tak ada apa-apa sebenarnya. Saya pun bukan ada apa-apa background saya pun. Background saya pun biasa-biasa. So bila ada orang ada appreciate
dengan video yang macam saya sharing tu, dia jadi macam jadi best lah. Dia macam bagus juga. Adalah something yang saya buat untuk komuniti saya lah, yang memberi impact, bagi something untuk diorang. Macam itulah. Alright, bila bercerita tentang video, masa first time post video tu, brother ada bayangkan tak yang video tu akan viral, dan apa yang buat brother decide nak share kehidupan brother dekat platform macam TikTok ni? Okay, kalau yang macam saya kata tadi tu, yang tentang rutin saya tu, benda tu dah selalu saya buat. Okay. Dia akan lebih di sharing dalam komuniti, dan dia akan pergi secara meluas luar komuniti. Orang nak tahu apa yang saya buat. Yang maksudnya komuniti macam mana saya berkursi roda ni jalani kehidupan biasa, kehidupan harian, macam mana pergi kerja, driving, bawa kereta, masuk kursi roda, macam mana orang tolong apa. Tapi yang saya jadi lagi best bila saya perasan, sebab sekarang ni tengah trend benda viral baru benda berjalan. Yang jadi lagi best bila satu-satu benda yang macam kemudahan OKU yang tak ikut spek ke, atau disalah guna ke, benda ni dah lama tau. Bila saya viral, benda tu jadi share, dan saya akan share. Saya punya, kalau atau tengok saya punya video-video TikTok, saya bukan jenis yang menghentam mana-mana pihak. Tak. Saya serahkan pada orang ramai je untuk tag siapa, untuk panggil siapa, untuk tujukan benda ni ke arah siapa, Tanpa perlu menyatakan. So benda ni akan jadi viral teruk. Okay. Yang saya nampak yang jadi kuasa besar viral dekat TikTok saya ni, dua lah yang saya rasa baru-baru ni. Yang video dekat Penang dengan video dekat depan KLCC. Okay. So sebenarnya untuk orang macam Atul atau orang-orang biasa dekat luar sana, dia tak kisah pun tentang, kebanyakan bukanlah tak kisah sebab mungkin tak ambil tahu sangat tentang OKU, tapi bila benda ni jadi FYP viral, secara tak langsung benda ni saya dipanggil oleh stesen TV, saya dipanggil oleh stesen radio, dan benda ni dia pergi jauh. So secara tak langsung ramai orang akan tahu. Oh, OKU ni ramai sebenarnya keluar beramai. Oh, OKU sebenarnya ada pelbagai jenis kursi roda. So secara tak langsung benda ni pergi secara meluas. So tu yang saya rasa macam, oh ni nak kena lagi. Ni nak kena lagi kita sharing. Macam itulah saya rasa. Baik. Daripada semua komen dan feedback yang brother terima, apa antara komen yang paling menyentuh hati brother? Especially yang komen tu lah anak muda. Macam saya kata tadi lah, yang daripada start anak muda tu, saya rasa lebih appreciate daripada mak ayah dia tadi tu lah. Yang dia personal PM saya, kata okay, anak dia boleh bawa kereta, kerana saya tunjuk macam mana angkat kursi roda masuk kereta. Dia orang ada satu, oh macam ni. Sebab macam saya kata tadi, saya ni sekadar guideline diorang, macam mana diorang nak mulakan. Lepas tu diorang kena kreatif sendiri untuk ubah mengikut keadaan diorang sendiri. Macam saya kata, waktu saya dulu 2004 tak ada benda-benda ni. So saya tak ada guideline, saya struggle. Saya ajar, saya tunjuk, saya guide sekarang ni based on saya punya pengalaman dan kawan-kawan saya yang sama-sama dengan saya punya pengalaman, kita sharing. Cuma dulu kita sharing through face to face, telefon rumah. Sekarang ni kan semua dekat ujung jari. Tiba SMS. So boleh buat dekat YouTube, boleh. So dari situ pun saya share dekat YouTube, dekat TikTok. So dia orang menjadi sebagai guideline dia orang lah. Baik. Macam mana brother rasa TikTok ni dah jadi platform yang kuat untuk sebarkan awareness pasal hak OKU dan inspire belia untuk sama-sama ambil peduli? Okay. Saya sebenarnya cuba untuk ubah
bukan ubah lah, saya tak nak menggalakkan OKU atau komuniti saya menggunakan platform TikTok ni yang tak ada sempadan ni ke arah yang macam meminta simpati, ataupun ke arah bukan-bukan lah, senang kata lah kan. So Negatif lah ke arah ke arah negatif lah. So saya menggalakkan kawan-kawan saya yang seangkatan saya, yang komuniti saya, supaya masing-masing sharing tentang diri sendiri. Tujuan dia kenapa tahu? Contoh ada dalam kawan IG saya, TikTok saya. Contoh kawan saya ada 100 orang. So ni saya seorang buat. So 100 orang ni tahu tentang saya. Dan ada kawan si A ni, OKU, dia buat, ada lagi 100 orang tahu tentang dia. Dia buat cara dia. Dan si B, C, D sampailah ke Z ni buat benda yang sama. So at the same time, bila kita sharing, kita buat TikTok ni, dia akan jadi satu spark yang benda akan bergabung. Kita semua tentang komuniti berkursi roda. So dia akan jadi pergi secara meluas. So tu yang saya rasa impak TikTok ni, sebab tanpa barrier, bila ada aktiviti-aktiviti yang pada saya meaningful, yang mengajar ataupun spread awareness ke, so saya rasa dia lebih, orang lebih berminat nak tengok dan dia akan pergi lebih jauh. Okey, baik. Itu dia jawapan daripada Brother Wheelchair, dan banyak lagi jawapan akan dijawab selepas ini. Terus saksikan kami Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda. Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda, masih lagi saya bersama dengan Brother Wheelchair ataupun Saudara Nur Izhar, dan kita nak terus ke soalan seterusnya, yang mana kita tahu golongan OKU di Malaysia masih berdepan dengan banyak cabaran, terutama dari segi akses kepada kemudahan awam. Banyak tempat tak mesra OKU dan ini menyukarkan kehidupan seharian mereka. Dari pandangan Brother, apa kekurangan yang paling jelas yang OKU hadapi dalam akses kemudahan di Malaysia, dan bagaimana anak muda boleh mainkan peranan dalam membantu memperjuangkan hak OKU selain educate kawan-kawan atau keluarga diorang? Yang saya nampak benda basic untuk kemudahan OKU yang OKU sangat perlukan yang berkursi roda ni, macam saya kata, ramp, parking, toilet dengan lift. So 4 benda ni yang penting lah. So yang untuk lift tu dia bergantung pada, kalau contoh bangunan tu lebih pada 4 tingkat, so dia ada lift lah. Kena ada lift. Kalau yang hanya 1 level tapi ada step yang lebih daripada 4 inci tu, dia perlu ada ramp. Benda-benda tu yang saya nampak sekarang ni. Kita kat Malaysia ni sebenarnya, saya tak nak nafikan 20 tahun dulu, 2004 saya isteri dan sekarang dah 2024, saya tak nafikan ada perubahan banyak, tapi masih kekurangan untuk kita OKU ni, untuk golongan OKU lah. OKU banyak, ramai. Bila fasiliti tu pula, contohlah ada 5 parking OKU ataupun toilet OKU OKU ni ramai, contohlah ada 10 orang atau 5 orang. Yang masuk dekat toilet 1, 2, 3 tu
dah OKU masuk. Bila nak masuk yang keempat kelima, kadang toilet tu rosak, lock tak betul. So yang saya nampak dekat Malaysia sekarang ni, kemudahan OKU tu ada walaupun tak mencukupi, perlu diperbanyakkan. Dalam masa yang sama, kita orang Malaysia ataupun pihak-pihak yang berkenaan ni perlu lebih banyakkan penyelenggaraan yang berskala ataupun mengikut jadual, supaya keadaan toilet tu keadaan yang bersih ataupun dalam keadaan elok, semua benda boleh guna. Lift ataupun stair lift. So apa-apa kemudahan OKU ni, kemudahan awam ni perlu ada penjagaan yang betul. Tak kisah tempat tu, contoh tak kisahlah kalau tempat tu OKU tak guna pun, kita tak boleh bagi alasan dekat luar tak nampak OKU guna pun, tak nampak pun OKU ada datang sini. Sebab tu benda ni dah lama rosak macam tu. Kita patut sediakan benda tu boleh berfungsi, baru OKU datang. OKU dalam Malaysia ni diorang takut untuk keluar. Sebabnya contoh, ni tak apa kot, saya highlightkan sikit. Contoh monorail kita ada 11 stesen monorail. Semua stesen monorail ada menggunakan tangga. Dia tak ada lift. Tapi stair lift tu semua tak berfungsi. Dah bertahun-tahun. Memang pekerja situ pun tahu. Tapi benda ni memang dah di-highlight pada pihak atasan, tapi belum ada tindakan. Bertahun-tahun. So, untuk tu apa yang saya nampak tentang fasiliti OKU. Dan macam mana orang muda untuk membantu komuniti OKU. Saya rasa untuk bantu dia senang, paling mudah. Jangan salah gunakan kemudahan OKU. Itu saja. Atau dengan kata lain dia, apa-apa kemudahan dekat luar sana, dalam Malaysia, jangan salah guna, sebab setiap kemudahan untuk sesuatu golongan tu ada tujuannya. So perlu juga jagalah. Let's say tadi saya kata jangan salah guna. Yang kedua, kalau Atoy nampak orang yang sihat tu, badan ke ataupun orang biasa salah guna apa-apa kemudahan, tegur dengan cara berhemah lah. Bukan kita nak gaduh dengan orang. Betul, tegur. So untuk bagi kesedaran atau spread awareness ni, dia bukan tanggungjawab sesuatu golongan atau OKU, dia tanggungjawab semua orang. Itu pada saya. Baik. So macam brother ada sebutkan tadi berkenaan dengan halangan-halangan yang dihadapi oleh pengguna kerusi roda. So apa halangan yang paling ketara untuk pengguna kerusi roda, terutama di tempat awam seperti pusat beli belah, hospital dan juga pengangkutan awam? Yang paling ketara. Macam saya kata tadi lah. Toilet OKU tak diselenggara dengan betul. Saya pernah pergi ke mall ataupun bangunan yang ada sediakan fasiliti OKU. Contoh toilet OKU. Toilet OKU ni dijadikan store. Alamak. Store tempat simpan barangan cleaner. So tu untuk atas alasan OKU jarang guna. So mereka gunakan untuk kegunaan lain. Betul. Lepas tu parking OKU. Biasalah parking OKU ni kadang-kadang pihak management ataupun building tu menggunakan untuk pihak-pihak VIP. So kemudian OKU dah kurang, disalahgunakan oleh orang yang tak sepatutnya pula. Benda tu memang struggle lah. Bila OKU tu macam saya pergi ke salah satu tempat, parking tak ada, terus tak boleh pergi, tak boleh masuk. So benda tu memang akan jadi halangan terbesar lah untuk kami. So kita orang akan pergi tempat lain lah. Terpaksa lah. Terpaksa. Okay. So berdasarkan pengalaman berada juga, apa langkah konkret
yang anak muda boleh ambil untuk pastikan Malaysia jadi lebih mesra OKU? Mungkin contoh-contoh tindakan mudah yang boleh mereka mulakan dalam komuniti masing-masing. Lebih ambil tahu lah, lebih ambil tahu. Tak kisahlah untuk golongan OKU ataupun golongan orang normal, lebih ambil tahu. Dan yang normal jangan macam saya kata tadi, jangan salah gunakan kemudahan OKU atau kemudahan awam. Dan kita Malaysia ni lebih kepada empathy lah. Sebab kami yang OKU ni bukan semua memerlukan simpati sebenarnya. Kita lebih perlukan empathy. Sebab bila semua orang ada sifat empathy, dia akan lebih memahami satu golongan tu. Tak perlu terang pun, dia akan memahami sendiri. So pada saya, benda tu yang langkah konkret yang tadi tu lebih kepada jangan salah gunakan lah apa-apa kemudahan dalam Malaysia. Atau dalam bahasa mudahnya, saya rasa macam Brother cakap tadi, lebih ambil tahu, and secondly, lebih ambil tindakan. Betul. Dua tu, saya rasa. Okey, dan apakah Brother rasa masyarakat terutamanya belia makin peka tentang isu-isu OKU sekarang? Apa lagi yang mereka boleh buat untuk terus tingkatkan kesedaran? Untuk belia-belia anak muda ni pada saya memang sekarang ni dah perubahan banyak lah 2024 ni. Sebab contoh macam saya dah banyak pihak-pihak universiti yang swasta ataupun yang government ni, dia lebih nak adakan aktiviti dengan kami yang berkursi roda ni. Dia nak jadikan kita orang sebagai satu task untuk diorang untuk mendekati dan memahami. So untuk langkah dia, saya rasa kena banyak dekati kami, ambil tahu, berkawan, belajar. So untuk dekat sekolah mungkin kena ada banyak lebih program-program dengan golongan OKU. Untuk pihak sekolah, pihak kerajaan, pihak majikan, kena lebih mendekati komuniti kami. Tak kisahlah apa-apa golongan pun, lebih dekati, lebih ambil tahu. So bila kita ada susun banyak program dengan OKU, so dari situ banyak cerita yang akan tahu, banyak kisah-kisah di sebalik kita akan tahu. So saya rasa benda tu yang kena mulakan dululah. Baik. Okey. Itu dia harapan yang disuarakan oleh Brother Izzah kita. Selepas ini kita akan dengarkan banyak lagi. Terus saksikan Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda. Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda bersama dengan Brother Wheelchair ataupun saudara Nur Izhar masih lagi berkongsikan dan memberikan penerangan bagaimana peranan anak-anak muda khususnya untuk kita mulakan kesedaran bagaimana untuk memahami, mendekati, mengambil tahu dan mengambil tindakan untuk bersama-sama melindungi dan bersama dengan golongan orang kelainan upaya. Baik, Brother, anak muda sekarang memang banyak tenaga, banyak idea. Mereka pun semakin peka dengan isu-isu sosial. Tapi mungkin masih tidak tahu apakah langkah pertama yang boleh mereka ambil untuk bantu golongan OKU. Dari pengalaman Brother sendiri, macam mana belia boleh gunakan tenaga dan kreativiti mereka
untuk support dan memperjuangkan hak OKU? Dan apakah contoh tindakan yang simple tapi impactful yang mereka boleh mulakan hari ini? Pada saya macam saya kata tadi, kena pihak golongan muda ni yang normal ni kena lebih banyak bertanya, ambil tahu untuk dekat kami ni, supaya diorang lebih dekat dengan kami dan tahu apa keperluan, apa kehendak semua. Dan untuk side diorang pula, jika mereka ni macam student lah, contoh student yang mana boleh adakan aktiviti dengan kita orang, dia kena adakan aktiviti dengan kita orang. Contoh kalau ada rekreasi, sebab kadang-kadang kami yang golongan OKU yang terutama berkursi roda ni, kita ni kekurangan peluang dan ruang. Dekat luar sana atau operator-operator dekat luar sana mungkin fikir dah OKU cek kursi roda ni tak boleh buat aktiviti-aktiviti macam ni, bahaya sebenarnya. Tapi ada certain courses yang dekat pihak-pihak universiti ni yang handle bahagian rekreasi apa semua ni, diorang ada juga macam mana cara nak mengendali orang yang special need macam kami. Dan ada juga yang subjek lain juga dari segi security ataupun lebih kepada medik, macam mana cara untuk menolong atau prevent ada contoh langkah-langkah keselamatan untuk sebelum dan selepas kami join aktiviti ni. Sebab saya pun ada buat kayak dengan pihak UPM tahun lepas. Awal tahun ni saya rasa, saya lupa dah. So dari situ dapat melatih yang bakal pemimpin negara masa akan datang. Dalam masa yang sama, mereka pun dapat mencari operator-operator yang inklusif untuk OKU ni dapat join sekali, turut serta sekali. Sebab kami ni pergerakan terhad, kami ada serta-serta limitation. Tapi bila dapat dibantu oleh anak-anak muda yang sihat walafiat, yang ada mungkin di bahagian-bahagian yang decision maker, yang macam operator-operator rekreasi, contoh dekat, saya buat dekat Perak dulu. So dari situ diorang diorang tahu macam mana nak handle kami. Dan dalam masa sama operator tu pun tahu, oh boleh sebenarnya untuk bawa golongan yang berkursi roda ni turut serta sekali. Sebabnya mungkin dekat Malaysia ni macam tak biasa untuk handle, tak lebih aware ataupun educate lah tentang golongan-golongan OKU ni. Tapi contoh saya pergi dekat luar lah, contoh Japan, saya pergi New Zealand. New Zealand saya buat aktiviti lasak macam bungee jumping apa semua. Dekat sana diorang macam tak ada double standard, tak ada, diorang sangat inklusif. Semua orang sama. So bayaran pun benda yang sama. Cuma diorang contoh untuk Arthur nak main kena bayar RM200. Saya pun bayar RM200, tapi bezanya diorang akan bagi extra service untuk saya. Kena angkat, kena urus saya, kena macam mana nak prevent ni. So benda tu adalah servis daripada diorang sendiri. Through diorang punya pengalaman handle special need people macam saya. So saya rasa benda impact dia sebenarnya, anak muda dekat luar sana kena lebih bagi peluang ataupun lebih mendekati golongan kami. So kalau bercakap tentang anak muda ni, kalau ada anak muda yang baru nak mula faham, dia baru nak faham tentang hak OKU, apa nasihat berada untuk mereka supaya lebih peka dan terus support perjuangan ni? Untuk nak faham, sebenarnya susah sebenarnya kalau dia orang nak faham
atas purpose tiba-tiba nak faham. Saya rasa benda ni kena masing-masing main peranan lah. Pihak kerajaan, pihak universiti, pihak majikan kena menggalakkan staff diorang ataupun student-student diorang untuk melakukan aktiviti dengan kami. So dari situ saya rasa lebih dekat lah. Saya rasa selain daripada menggalakkan majikan, government ataupun pihak universiti ke, yang mana ada kawan-kawan OKU, kawan-kawan, apa salah ajak diorang untuk lakukan aktiviti harian sama macam orang biasa. Macam tu lah. Menerima kami dengan kekurangan kami, memberi peluang, bagi ruang untuk kami. Saya rasa tu okey lah. Saya rasa berdasarkan pengalaman, adakah berada pernah nampak contoh-contoh positif daripada belia yang berjaya memberi impak kepada komuniti OKU, dan apa yang kita ataupun orang di luar sana yang boleh pelajari daripada mereka? Pernah ke nampak? Saya rasa yang saya nampak belia-belia muda ni, yang contoh macam pihak-pihak contoh student lah. Bila salah satu benda macam tentang kita orang OKU ni jadi viral, macam mana kita orang berdikari, macam mana saya sharing tentang spek-spek kebudayaan awam ni. So diorang berminat, diorang nak tahu. So saya rasa diorang lebih dekat dengan saya. So dari situlah yang diorang macam akan bawa kawan-kawan, diorang akan jumpa, diorang akan interview, buat podcast, diorang akan jadikan saya sebagai satu macam tesis diorang. Benda tu saya rasa macam impact lah yang bagi, yang bila OKU tu bawa satu benda yang positif dekat masyarakat, ramai sebenarnya orang yang nak ambil tahu, lebih ramai. So bila anak muda tu bawa cerita saya ataupun kisah saya ni atau jadikan rujukan untuk tesis diorang, benda ni akan jadi lagi pergi jauh dan jauh lagi lah. So benda tu akan jadi impact lah. Impactnya lebih baik lah. Okay. Baik, pelbagai penerangan, perkongsian telah pun disampaikan. Jadi selepas ini kita sudah semakin hampir ke penghujung Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda. Terus bersama kami untuk dengarkan apakah harapan ataupun apakah kata-kata yang ingin disampaikan oleh Brother Wheelchair kepada semua, khususnya para belia yang sedang menonton sekarang ini. Terus saksikan kami Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda. Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda, kita semakin hampir sampai ke penghujung. Tapi sebelum kita menutup tirai, kita ingin kongsikan terlebih dahulu kepada Brother Wheelchair. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian yang sangat powerful pada hari ini. Kita belajar banyak tentang bukan saja kehidupan sebagai pengguna kerusi roda, tetapi juga bagaimana kita semua tanpa mengira latar belakang boleh menjadi ejen perubahan. Tak kisah apa cabaran yang kita hadapi, penting untuk terus bergerak ke depan dan lawan batas yang menghalang kita.
Macam kata brother tadi, setiap orang ada kuasa untuk buat perubahan. Ingat geng, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan peluang. Tetapi peluang itu hanya datang kalau kita berani melangkah. Kalau kita tak mulakan, siapa lagi, betul tak? Dan dunia ini takkan menjadi mesra OKU atau lebih adil untuk semua kalau kita tak ambil langkah pertama untuk ubahnya. Setiap tindakan kecil, tidak kira sekecil mana pun, memiliki impaknya tersendiri. Seperti kata Eleanor Roosevelt, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." Jadi percayalah pada kekuatan korang, sama macam brother percaya kepada misi dia. Dari langkah kecil, dari langkah pertama, perubahan besar akan datang. Jadi mungkin ada kata-kata dan harapan daripada brother Wheelchair, khususnya kepada para belia yang sedang menyaksikan sekarang ini, untuk mereka lebih ambil tahu, lebih ambil tindakan untuk mereka yang tergolong dalam golongan orang berkelainan upaya. Silakan. Saya minta lah, saya seru untuk pihak-pihak dekat luar sana, bukan hanya untuk golongan belia yang OKU ataupun yang normal. Mari kita sama-sama menjaga atau memperbanyakkan kemudahan OKU, sebab setiap pergerakan kami, kehidupan kami bermula dengan kemudahan yang disediakan. So jadikan kami sebagai satu komuniti yang berkepentingan untuk negara Malaysia, supaya komuniti saya dapat menyumbang balik pada Malaysia. So lagi sekali saya ingatkan yang dekat luar sana, jangan salah gunakan kemudahan OKU atau apa-apa kemudahan dalam Malaysia, sebabnya setiap kemudahan yang disediakan untuk satu golongan tu ada tujuannya. Jom kita spread awareness ni, educate orang ramai, kerana tanggungjawab kita semua. Baik. Jadi jangan lupa untuk follow Brother Wheelchair dekat TikTok, Brother Wheelchair, dan juga terus support perjalanan beliau. Jom kita sama-sama bantu untuk sebarkan kesedaran tentang hak OKU dan buat dunia lebih inklusif. Dan sebelum saya mengakhiri, saya ingin kongsikan juga kata-kata yang terlintas di fikiran saya secara rangkuman untuk episod kali ini. Kita semua adalah sama manusia. Kita berbumbungkan langit yang sama, kita berjalan pada tanah yang sama, dan kita bernafas pada udara yang sama. Tiada perbezaan antara kita, kita kena sama-sama meraihkan sesama manusia. Baik, sampai di sini saja untuk episod kali ini. Terima kasih sebab bersama-sama dengan kami, dan ingat, setiap daripada kita boleh buat perubahan, tak kira besar ataupun kecil. Saksikan episod seterusnya Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda.